Okay, terima kasih. Soalan tentang TikTok. Saya ni tak ada kan? TikTok ni harap sabri ya doktor tengok, tunjuk saya apa TikTok. Tapi saya nak cerita macam ni. Soalan dia, kita Jabatan Mufti tak counter kah? Pertama, saya nak bagi kita faham dulu dari segi, bukan kita accept, tapi untuk kita faham. Tak ada dakwah dalam dunia ni yang orang tak kata apa kat dakwah tu, tak ada. Orang tak dakwah tu, saya kata orang menyanyi, Siti Nurhaliza menyanyi pun ada orang komplain juga. Padahal dia menyanyi nak bagi orang suka ya. Dia kurih orang komplain, dia pakai tudung orang komplain, dia gemuk orang komplain. Penyanyi macam tu kan. Padahal penyanyi bukan buat apa, dia nak entertain kita kan. Who is the best da'i dalam dunia ni? The best is our prophet, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pun begitu, apa yang orang tak kata kat Nabi? Apa tak kata? Tukang sihir, gila, pemecah masyarakat, segala ada. Orang kata, Quran kata, qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhina yaqulun. Kami telah tahu, kata Allah dalam surah An'am, telah mendukacitakan engkau dengan apa yang mereka itu katakan. Quran kata, wa in kadu la yaftinunaka 'anil ladzi awhayna ilaika litaftariya 'alaina ghaira idzal lattakhuduka khalila. Hampirlah mereka itu memfitnahmu supaya engkau cakap lain daripada apa yang kami kata. Kalau kau buat macam tu, mereka ambil kau jadi teman yang dekat. Dan surah Al-Isra. So, di dalam dakwah, siapa yang nak berdakwah, you have to accept that in this dakwah, you have to face challenge and tribulation. Akan menghadapi challenge, akan menghadapi cabaran dan ujian. Siapa yang nak berdakwah tapi tak mau hadapi ujian, bukan saya nak cerita ni dulu, cerita yang ni dulu, maka dia bermimpi. Orang kampung, orang kita kata, kalau takut di lambung ombak, jangan berumah tepi pantai. Tu pun hak berumah di tak tepi pantai, duduk tengah kampung, ayak dia bawa. Ada tak? Berlaku juga kalau Tuhan mau. So kita kena accept dulu, memang ada. Tapi Nabi pun tak duduk saja macam tadi, dia counter balik. Kita kenalah buat sesuatu untuk menjawab apa yang mereka buat tu. Bukan menjawab bagi diri kita, menjawab bagi apa yang mereka buat tu. Kalau tanya Jabatan Mufti buat, kata kita buatlah tak semesti rasmi lah. Banyaklah kawan-kawan kita hak buat. Mungkin orang ni dia tengok TikTok orang lain, tapi kalau dia tengok TikTok orang lain, ada pula lah jawapan tu. Dah ramai orang dia buat, setiap orang dia buat bahagian kita. Saya secara pribadi, wallahu ta'ala alam, kalau nak kira orang kata ni, banyak lah. Tapi apa sangat dengan kehidupan ni? Setakat orang duk kata ni, masih boleh duk makan lagi lah. Satgi pun merasa silat-silat masjid ni pun bagi makan enggak kan? Tak ada lah lagi jumpa orang kata jangan duk makan, 3 hari tak makan, orang duk kata alhamdulillah ala ni'matil Islam wal iman. Itu satu hal. Tapi kita terima kasihlah atas cadangan tu. Kita tahu bahawa kita kena ambil lah langkah-langkah yang patutnya. Satu lagi, Indonesia. Indonesia adalah satu negara yang besar. Kita ni kadang-kadang kita terlupa. Kita bila kita duduk di sempadan, hari ni Perlis lancar PIP, Perlis Inland Port. Kalau jadi betul, kaya lah orang Perlis tak lama lagi kan. Kalau tak macam Singapura pun dekat-dekat lah kan. Lancar dengan 160 bilion lebih setahun perdagangan yang dijangka boleh siap dan 2 tahun ni. Tak lama lagi tuan-tuan pun isakan lah kalau jadi lah kan. Tak apalah, itu cerita awal ni. Tapi
kita dengan Indonesia satu umat yang besar. Kita tak boleh lupa itu adalah rumpun kita. Kita sebut Nusantara. Kalau perkataan Nusantara tu banyak pernah Nusa Antara. Tapi Nusantara maksudnya di rantau ni Melayu, Muslim ataupun kaum orang Islam besar. Kalau kita gabung dengan mereka, kita besar. Lebih daripada Arab Kita ada selatan Thailand 9 juta lebih. Kita ada Indonesia 200 juta lebih. Kita ada Brunei. Satu rumpun umat yang besar. Kadang-kadang kita terpisah oleh materialistik. Kita tengok orang Indon, mai kita tahu Indon. Kita tak pergi negeri mereka. Negeri mereka hebat. Dengan macam-macam yang ada. Adalah masalah ekonomi, masalah corruption. Tapi hari ini mereka dapat baiki keadaan mereka dengan kepimpinan mereka. Corruption berkurangan di Indonesia. Kita lihat orang Indonesia mula kaya. Tuan-tuan jangan heran kalau kita tengok lagi 5-6 tahun lagi orang Malaysia pergi cari kerja ke Indonesia. Dan mereka akan jadi super power dalam ekonomi dalam beberapa tahun nanti. Tuan-tuan jangan pandang lekeh orang Indonesia. Market dia besar. Kalau dia boleh jual satu benda pun dia berpuluh juta. Tuan-tuan pergi Indonesia, tuan tengok kekayaan mereka, kehebatan mereka. Dan sekarang mereka meningkat maju. Cuma dia pun tidak seperti struktur kita. Dia tak ada sistem macam kita. Dia very open. Dia ada Kristian, dia ada berbagai-bagai, dia ada ulama-ulama dia, tokoh-tokoh dia, dan dia ada aliran-aliran dia. Di Indonesia ada NU, hak tu konservatif. Ada Muhammadiyah, hak jenis tak kunut, semilah pelan, hak tu hak main hari kita banyak ni. Muhammadiyah tu pun ahli dia 60 juta. 2 kali rakyat Malaysia. Mereka buka universiti. The first abroad university yang mereka buka, daripada 60 universiti di mana? 100,000 mereka punya. Universiti luar yang pertama yang dibuka di Perlis ni. Patutnya bulan 9 ni mula start kerjasama dengan MAIP. Tapi apa yang saya nak sebut ialah umat yang besar. Mereka ada macam-macam usaha. Kita appreciate. Mungkin mereka juga appreciate kita. Mudah-mudahan saya juga kalau tidak banyak juga perhimpunan utama mereka yang dijemput untuk saya berucap. Dan ini adalah umat yang besar yang patut kita berhubung dengan mereka. Umat kita. Allah.